Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang kepada semua subscriber saya dan juga penonton-penonton YouTube yang saya kasihi sekalian. Semoga suara saya didengari ramai kerana saya buat video ni pada waktu siang. Di sekitar rumah saya ni biasalah construction sedang membangun, ya, untuk membina kondo-kondo mewah. Dia bunyi kuat sikit lah, ketegang. Hari ni terpanggil lah saya untuk membuat react kepada seorang YouTuber yang saya belum kenali dia, tak pernah berjumpa, dan cuma pernah saya masuk di dalam live beliau. Dan beliau juga saya percaya tak kenal saya lah, tak kenal saya siapa. Dan apa pun nampak apabila di dalam live tu seolah-olah kita mesra lah, ya. Saya tak tahu peribadi beliau dan beliau juga tidak tahu peribadi saya. Namun beliau telah pun membuat video yang bertajuk Taslak Bertanya Raffi Menjawab. Lebih kurang 16 jam yang lalu, yakni pukul 11 lah, lebih kurang 11 malam 25 hari bulan 7 2022. Saya sebenarnya malas nak react benda-benda yang mengarut-mengarut yang macam ni kan. Namun demikian saya kesian juga kat dia, ya, kesian kat dia. Dia nak famous, dan saya juga terima kasih juga dia menyentuh nama saya. Maknanya dia nak berkawan dengan saya lah tu, kan, sahabat. Dia nak berkenalan dengan lebih dekat dengan saya. Jadi dengan sebab itu nama saya terpapar di dalam jiwanya juga, seperti nama-nama orang lain yang dia selalu sebut lah, ya, nama yang orang lain yang dia selalu sebut, seperti Tuan Zainiatan, beberapa orang lah. Dan mereka itu pernah berjumpa, Dr. Nasir. Mereka pernah berjumpa dan pernah bersama, tapi saya tak pernah dengan mereka. Dan saya pun baru dalam YouTube ni, walaupun saya selalu berkata saya buat akaun ni dah lama, tapi saya involve dalam YouTube ini lebih kurang sebulan yang lalu, ya. Minta maaf sahabat-sahabat, hari ni video ni bukan react kepada yang kita katakan kita nak tentang Wahabi apa semua saja. Nak react kepada video Taslak Bertanya Raffi Menjawab ni. Sebab dalam isi kandungan video ni, dia seolah-olah mengheret saya masuk lubang biawak. Dia juga telah mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak sedap didengar oleh umum, ya. Walau bagaimanapun ramai juga yang menyokong. Tak apa. Sekurang-kurangnya saya yang tidak mau famous ini jadi famous juga, nama Taslak ni kan. Dan nanti saya huraikan di video-video akan datang lah apa maksud Taslak tu. Apa yang saya nak katakan, apa yang saya tahu dulu, saya pernah masuk channel dia ni, video dia, live dia lah. Dia menceritakan tentang pengajian makrifat lah lebih kurang. Dan ada isi-isinya juga, cuma orang kata ada yang boleh dipakai dan ada yang tak boleh dipakai. Saya tak sentuh peribadi dia lah. Ni apa yang dia cakap tu, dari segi bahasa-bahasa yang dia cakap pada awalnya. Tapi setelah sebulan berlalu lah, saya tengok live dia lebih kepada mengeji dan mencaci orang lah. Ini yang saya tak faham ni. Saya kurang faham sikit kenapa boleh berlaku begitu, dan membuat reaction yang begitu. Kalau sebagai orang Islam itu menjijikkan lah. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak berminat lah nak mengeluarkan bahasa-bahasa yang kasar. Mudah-mudahan saya boleh bersilaturahim dengan dia
Dan mungkin dia ingat saya ni cepat koyak kot. Dia cuba nak cucuk-cucuk lah. Mungkin dia ingat saya ni cepat koyak. Jadi saya tak ada masalah. You nak cakap apa kat saya pun tak ada masalah, Rafi. Jadi aku pun buat masa ni aku belum kenal kau. Dan cuma tak sepatutnya kau keluarkan bahasa-bahasa macam tu. Kau pun tak kenal aku. Kalau kau kenal aku, kau pernah jumpa macam dengan Nasir apa semua tidur sebantal, kau boleh lah nak kata macam tu kan. Cuma aku tak marah kau, aku tak marah. Itu memang tabiat dan bahasa kau kena buat macam mana kan. Bahasa orang-orang yang belum bersih hati dia. Kalau kau dah bersih hati kau dengan makrifat kau tak akan keluarkan bahasa-bahasa yang kotor kepada orang lain. Kau pegang situ, Rafi. Kau kata kau tak takut kepada siapa-siapa. Aku pun tak takut kepada siapa-siapa. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Biasalah orang masuk hutan batu tempat engkau tu kan. Jangan marah. Aku ni masuk hutan, keluar hutan. Malaysia ni banyak hutan lagi. Naik gunung, turun gunung. Kau tanya sahabat engkau, sahabat aku tu lah. Aku respect dia. Zainiatan, bekas komando kalau tak silap aku. Masuk hutan, keluar hutan, kena itu, kena ini. Kita dah biasa. Kita dah masuk tanpa bekalan makanan. Habis makanan dalam hutan. Sudah biasa. Jadi setakat bahasa-bahasa macam tu aku tak heran lah. Tak heran. Cuma macam ni lah. Aku kesian juga kan kau. Aku buat juga video ni, sekurang-kurangnya subscriber kau naik. Sekarang ada 6,000 lebih. Dah ada kad-kad. Mungkin dah boleh collect duit YouTube kan. Jadi aku buat video ni, aku nak tolong kau lah. Tak apa. Aku ni suka tolong orang. Bagi kau famous, ramai orang-orang yang subscribe video kau dengan cara kau menghina orang macam tu kan. Tapi Allahu Akbar. Aku nak kata apa pun tak tahulah dengan kau. Jadi harus ingatlah, kita ni hidup dalam atas muka bumi ni bukan kekal pun kan. Apalagi apabila kita menceritakan tentang ilmu ketuhanan, ia berkait rapat dengan akhlak. Kita selalu sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita selalu sebut. Tapi cara kita di sebaliknya pula. Jadi sahabat-sahabat nak judge macam mana tu, payah kan. Mungkin dia kata kat orang bipolar, dia juga bipolar kan. Biasanya macam tu lah Allah bagi. Bila kuat sangat mengatur orang, jadi dia terbalik. Dia terbalik bipolar tu. Aduh, saya pelik lah manusia zaman sekarang ni. Nak kata channel provokasi, umur dah tua kan, dah 60 umur, dan patutnya kita bersilaturahim, menjadi kawan akrab. Ya, aku bukanlah kata nak nak berkawan dengan kau, tak. Kau nak berkawan dengan aku boleh, dan aku nak berkawan dengan kau pun boleh. Bersilaturahim itu adalah dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau kau dah tak nak berkawan dengan aku, kau keji aku, kau kutuk aku tanpa ada asas. Kalau dengan orang lain tu aku tak tahulah. Kau kenal dia, kau tidur sebantal dengan dia, itu soal nombor 2. Dengan aku kau tak pernah jumpa, kau tak tahu aku siapa pun, cuma kau tengok muka aku yang buruk ni. Kau tengok aku macam ni, kau dah guess, dah judge aku macam-macam. Dan kau kata aku komplot dengan Nasir lah dan sebagainya. Aku pun tak pernah jumpa Nasir. Aku tak pernah jumpa, aku tak tahu siapa Nasir tu. Cuma aku tahu dalam YouTube aku akan jumpa dia lah, insya-Allah. Suatu hari bila ada masa free aku akan jumpa dia, sebab aku tak jauh dengan dia. Dia duduk Kuala Lumpur juga, maknanya duduk Lembah Kelang, aku pun duduk Lembah Kelang. Datang sini lah, melawak-melawak, kita bersilaturahim, Rafi. Bila kau kenal aku, kau tahu siapa aku. Macam tu. Bukan sekadar judge dalam YouTube. Tak gentle lah, Rafi. You're welcome. Aku sambut sini. Aku tunggu kau. Tak ada masalah.
Macam tu. Be gentle. Kalau kau betul gentle, mari sini. Aku tunggu kau. Tak ada masalah. Bukan kita nak gaduh. Kita nak kenal, kita nak bersilaturahim. Boleh kau kenal siapa aku. Betul tak? Tak marah. Saya bukan marah. Saya tak pernah marah orang. Tapi cara dia tu tak betul lah. Tak betul. Nak cari publicity. Dia kait-kait orang tu, dia kait orang ni. Aku marah Hadi bukan aku marah peribadi dia. Aku tak pernah sentuh peribadi dia. Aku nak pernah sentuh tentang dia kerja sekuriko ke, tentang bini dia macam mana ke, tentang apa benda-benda yang too deep peribadi. Tak ada, aku tak sentuh dia. Aku sentuh dia adab-adab dia dalam bicara dia yang kurang sopan, kurang ajar kepada asatizah Islam di Malaysia ini. Itu tugas dan tanggungjawab aku. Kerana aku adalah salah seorang tentera jihad fi sabilillah di Malaysia ini. Aku beritahu kau lah. Kau tahulah tentera jihad tu apa, kau tanya. Kalau kau nak kat Johor pun ada, seluruh Malaysia ada. Jadi kau tanya apa peranan mereka itu di Malaysia ini. Aku tak tahu di Singapura ada kata. Tapi ya di Singapura pun ada. Di Singapura pun ada, aku lupa nama mereka, beberapa orang yang telah dilantik sebagai wakil. Aku lupa nama mereka. Jadi sebab tu aku tak berminat nak nak kecam peribadi orang, dan itu dah memang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu orang Islam, aku tak tahulah kamu orang apa. Kamu mengaku orang Islam tapi bahasa kamu sebut anjing lah kat orang, babi lah kat orang. Apalah. Low class lah. Please lah. See, you come here, you know me. Aku jamu kau makan. Kau nak makan apa? Baru gentle. Bila kita kenal, kita tidur sebantal, barulah kita boleh judge antara satu sama lain. Sebab tu aku tak kutuk kau, peribadi kau, sebab aku tak kenal kau. Aku tak kenal dalam kain kau, siapa anak bini kau, siapa kerja apa kau. Aku tak kenal. Sebab tu aku tak boleh kutuk. Aku sekarang react terhadap bahasa-bahasa kau. Tak sedap didengar Hanifi. Tak sedap didengar kerana orang kata bahasa tu pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak tahulah kalau orang makrifat boleh macam tu. Tapi kalau orang makrifat kat sini yang aku kenal, yang aku rapat, semakin tinggi ilmunya, semakin tawaduk dia, semakin tunduk dia, semakin sayang dia kepada makhluk. Tidak kira lah manusia ke, binatang ke, pokok-pokok ke. Semakin kurang dia berbahasa-bahasa yang tidak berguna kepada umum dan kepada diri dia sendiri. Kan? Itulah orang makrifat. Makrifat ni kan mengenal. Kau tak kenal Allah lagi ke di? Hanifi. Kalau kau tak kenal Allah, bagi sini aku pula yang ajar kau. Kan? Allahu Akbar. Maaflah kawan-kawan, sahabat-sahabat YouTube, saya tidak bercadang lah hendak provoke orang, nak merendah-rendahkan orang yang keterlaluan lah. Ya. Kita ada etika-etika dan Islam mengajar kita menjadi seorang manusia yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik setiap hari. Kita sentiasa muhasabah diri kita supaya diri kita ini semakin dekat. Kalau kita jauh dengan Allah, kita bertaubat, kita sentiasa cuba mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah matlamat kita dalam kehidupan kita, sebab suatu hari nanti kita tak tahu bila yang Allah rahsiakan, suatu rahsia yang tidak ada siapa yang tahu, yakni mati. Kita bukan kata kita takut mati, kita apa tak, tapi seboleh-bolehnya lah kita nak mati dalam husnul khatimah,
Dan saya doakan Mr. Rafi juga berakhirnya hayat dia dalam husnul khatimah. Itulah saya doakan supaya dia berubahlah. Ya, saya tengok dia pun orang kata berminat dengan YouTube ni, tetapi etika-etikanya dia masih, yalah, mungkin terlewat main YouTube. Kita tak tahulah, ataupun mungkin cara orang Singapura macam tu. Saya tak pastilah. Orang Singapura pada pendapat saya baik-baik belaka. Saya pun pernah berada di Singapura lama juga dulu, suatu ketika dahululah, dan mereka ni baik-baik belaka. Cuma si Rafi ni kadang-kadang dengan dia tu mendalam, orang kata bahasa-bahasa yang kotor itu, terlalu dalam sangat, tu deep. Jadi tak bagus lah, bukan kepada saya saja, saya tengok kepada orang lain ramai juga. Cuma saya sebenarnya tak marah. Dia nak kata apa, kata pi lah. Cuma saya kesian kat dia tu. Saya kesian yang di dunia ini dia nak cari makan dengan YouTube, subscriber baru 6,000 lebih dah ada kot, sikit-sikit. Dan di akhirat dia cari ilmu mengenal Allah, dan dia cuba mengajar ilmu mengenal Allah, tetapi guru yang malah aku nak cakap, tapi kau sendiri muhasabah diri. Kau duduk malam-malam sebelum kau buat live, kau ke apa, kau duduk malam-malam, cuba kau renung-renungkan, betul ke cara kau tu? Sebagai seorang Muslim lah, aku tak kata, kalau kau lain aku tak katalah, tapi sebagai seorang manusia juga, Homo sapien, yang rata-rata kalau educated itu pastinya beradab, kerana mereka belajar juga ada adab dalam kehidupan mereka. Begitu juga Islam menekankan akhlak, ya, ada adab dalam kehidupan. Kalau dulu muda-muda kita ni samsing kata tak beradab, kita cuba ubah diri kita sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang lebih beradab. Itu aku nak beritahu kau, aku ni mudah dikenali, dan aku tak lari ke mana-mana pun. Aku ada di sini je. Jadi kalau nak berkawan dengan aku, datanglah berjumpa dengan aku. Aku nak pergi sana jauh, aku pun orang miskin. Aku ni orang miskin, ya. Sekolah pun universiti tempatan dia, kan. Itu pun kebetulan waktu dulu tu tak ada semua universiti swasta, ada universiti awam jadi di tanah Melayu ni, di Malaysia. Jadi syukur alhamdulillah lah. Orang lain sampai ke luar negara, sampai ke Jordan, sampai Syria, sampai Al-Azhar, ya, sampai Madinah dan sebagainya. Jadi aku tak mampulah macam mereka tu. Cuma ya, disebabkan oleh tugas dan tanggungjawab aku yang telah diberikan kepada aku, maka aku cuba sedaya upaya untuk aku menjernihkan keadaan daripada keadaan yang keruh di mana berlaku di tanah Melayu ini, Malaysia ini, satu pertelagahan antara dua entiti agama. Iaitu yang terpanggil aku untuk menyerang serba sedikitlah secara aku, untuk aku memberitahu rakyat Malaysia, anak cucu aku, supaya mereka berhati-hati. Dan kebetulan juga aku tengok engkau dan rakan-rakan kau berminat juga untuk sama-sama menyerang dan membenteras fahaman tersebut. Aku join samalah. Kalau tak, aku seorang-seorang pun tak apa. Aku tak perlu gandengan-gandengan itu semua. Even though aku dekat sini, Nasir tu dekat je dengan rumah aku, tak jauh. Ramai dia dekat ya. Aku belum jumpa mereka lagi. Aku tak jumpa lagi mereka, sebab bagi aku belum ada keperluan untuk aku jumpa mereka. Dan soal peribadi mereka dengan kau, dengan semua, dengan Zaini Atan, dengan siapa saja tu, aku tak campur. Sebab tu aku tak beri minat untuk
urusan-urusan mencemar, hentam peribadi tu, bukan cara aku. Aku minta maaf, bukan cara aku. Tetapi kalau kau duk serang aku betul bertalu-talu peribadi aku, tidak mustahil juga kan. Tak ada sebab kau nak serang aku pun. Siapalah aku ni, subscriber pun seciput. Kau nak famouskan aku? Tak perlulah, Fi. Tak perlulah kau nak famouskan aku. Aku tak famous pun tak apa. Subscriber aku tak tinggi pun tak apa. Kalau tinggi tu bagus. Maknanya orang sokong aku bukan kerana aku nak cari duit. Orang sokong aku kerana mereka berminat kepada hujah-hujah aku dan menyokong aku untuk mempertahankan ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyokong, mereka salute. Jadi mereka subscribe channel aku. Kalau nak kira isi, tak ada isi pun. Dan aku bukan ustaz, aku bukan ulama, dan aku bukan guru makrifat. Apa yang aku nak bagi kepada mereka? Betul tak? Mungkin aku boleh bagi ilmu-ilmu yang lain kepada mereka, tetapi setakat hari ini ialah aku masih di dalam mood menyerang yang dikatakan fahaman Wahabi yang keterlaluan tu, yang menyerang asatizah Islam ahli sunnah wal jamaah, yang cuba provoke, yang memaki hamun ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang ni aku serang, tak kira lah siapa kan. Jika keluar bahasa-bahasa kotor, aku akan react supaya bukan supaya orang itu, supaya rakyat Malaysia ini faham. Ya, aku tengok pun video aku pun ramai juga orang tengok, sekurang-kurangnya 1,000 lebih, 2,000 lebih ada, tak apa. Alhamdulillah, syukur. Supaya mereka lebih faham dan mereka berhati-hati dengan dakwah-dakwah yang dibawa oleh satu golongan yang aku gelar Wahabi. Dan aku tak serang kau bawa makrifat ke, kau bawa tasawuf ke, kau bawa sufian ke, itu jalan. Kerana dia tidak berbahaya kepada orang ramai. Dan kau tidak mengganggu orang ramai. Dan ilmu-ilmu yang kau sampaikan pun ada isinya selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun cara kau tu, cara pribadi kau itu mungkin berbeza, tetapi apa yang kau sampai tu ada selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Ini aku bagi kredit. Sepatutnya kau ajarlah, duduk macam dulu-dulu kau duduk ajar cerita ni, cerita Abdul Qadir Jalani, cerita itu, seronok kan. Tiba-tiba pusing kau belasah orang pula. Apa kelas kau ni? Nakkan subscribe cepat sangat. Minta maaf dia. Minta maaf Fi, aku 23 minit dah aku duduk celoteh ni duk. Minta maaf sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita perlu react jugalah kepada si Rafi ni kan. Kadang dia ni lupa daratan kot. Dia lupa pasal ramai penyokong-penyokong dia dalam live dia, tiap hari buat live kan. Jadi biar dia sedar sikit, istighfar banyak-banyak, istiqamah lah hidup dalam hidup ni kan. Orang tak kacau kau nak kacau orang pula. Apa kelas kau ni? Fi, aku sebut di Majan sebab aku ingat Adi. Aku ingat Adi sebab aku sayang dia. Aku suruh dia berubah. Mentang-mentang kau dah berbaik balik dengan Adi. Dulu kau duk belasah Adi kedebung-kedebang dengan apa kau tak kata kat Adi tu. Aku kata Adi satu je, Adi cerai. Memang cerai pun, dia sikit cerai, dia duk baca skrip. Aku tak pernah kata kau. Aku tak pernah kata Dr. Nasir, aku tak pernah kata Zainiatan. Aku tak pernah kata sebab aku tak kenal macam kena kata aku Adi tu aku kata pun sebab ada adab dia kau ajar. Jadi kau ni aku kata ni sebab kau pun nak mengarah ke situ. Nak ikut si Hadi. Dah mulai nak kurang ajar barangkali. Malu lah sikit kau orang makrifat. Jagalah sikit standard makrifat. Kalau kau tak jaga standard makrifat, tak ada kelas lah makrifat di muka bumi ni. Betul tak?
Betul tak? Ha. Kau pengikut dah ramai, tapi perangai kau macam bukan ahli makrifat. Malu lah sikit, bro. Mana letak muka kau? Bukan handsome pun muka kau. Kau kutuknya si sidang kalam. Itu dengan letak tanduknya, gambar dan sebagainya. Ya Allah kau. Bertobatlah bertobat kita. Minta maaf lah, aku tak terasa apa pun, tapi aku nak buat pesanan kepada kau lah. Tak payahlah kau nak usik-usik orang-orang yang lemah seperti aku ni. Tak ke mana pun. Kau nak usik, kau usik orang-orang lain. Kau cedok orang lain. Yang power, yang kuat. Aku ni manusia yang lemah. Siapalah aku, kan? Jadi macam tu lah, Fi. Kalau kau ada ruang, ada masa, ada keinginan, bolehlah datang ke Kuala Lumpur. Aku sambut kau. Kau teks aku punya, kalau kau nak berkawan dengan aku, tak apa, aku ada nombor Zaini. Nanti aku kontak nombor Zaini. Kalau kau nak berkawan dengan aku lah, macam tu. Jadi itulah sedikit sebanyak, sahabat-sahabat. Panjang, dekat setengah jam ni berceloteh dah ni. Tapi satu bahasa pun aku tak kata buruk pada kau. So aku minta maaf banyak-banyak kalau ada terkeluar bahasa-bahasa kotor aku terhadap engkau, Rafi. Dan tidak berniat, itu bukan akulah. Mungkin perkara yang orang kata tak sengaja. Ya. Yang baik itu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang kita tahu. Jadi yang tak baik itu faham-fahamlah, kan? Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua tenang dengan kehidupan seharian, ya.